Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita seterusnya dalam kuliah yang ke-16, masih lagi dalam modul 2. Okey. Jadi kuliah yang ke-16 ini bertajuk analisis data untuk intervensi. So daripada data kita pergi kepada RCA, kita pergi kepada PDCA. Saya akan tunjukkan satu contoh nanti bagaimana kita analisis data yang akhirnya dia menjadi intervensi. Baiklah tuan-tuan sekalian, jadi jangan lupa sekali lagi tolong subscribe dan juga like video yang saya bina ini. Baik, kandungan kuliah ke-16 bertajuk analisis data untuk intervensi. Saya akan ambil contoh data kehadiran murid. Bagaimana untuk kita meningkatkan kehadiran murid? Baiklah, ada 3 perkara yang akan saya bincangkan nanti, iaitu yang pertama, analisis data kehadiran murid, iaitu data besar, data kecil dan juga data terperinci. Yang kedua, RCA, root cause analysis, kita nak tahu punca ketidakhadiran. Dan yang ketiga adalah kita merancang intervensi berdasarkan kepada plan, do, check and action. So PDCA. Baiklah tuan-tuan sekalian, saya akan menggunakan contoh data bagi sekolah menengah Jengka Pusat 2, yang mana sekolah yang saya terajui dahulu sebelum saya dilantik sebagai SIP Plus di PPD Maran. Okey ya. Saya mulakan data tahun 2018 sebagai TOV. Okey, tuan-tuan nampak di situ purata kehadiran SMK Jengka Pusat 2 pada tahun 2018 ialah sebanyak 89.98%. Yang disasarkan ialah 95%. Jadi masih lagi jauh. Masih lagi ada 3-4% lagi untuk mencapai KPI tersebut. Jadi apa yang perlu saya buat ialah saya perlu analisis data ini dahulu. Mengapa dia berlaku begitu? Mengapa dia tak mencapai angka KPI yang kita tetapkan? Okey. Jadi berdasarkan itu kita dapati bahawa tidak hadir tegar, iaitu melebihi 50 hari setahun, seramai 15 orang. Daripada 514 orang murid, 15 orang ini merupakan yang tegar. Manakala yang tak hadir berkala, cheat small, kumpulan cheat small saya panggil, iaitu 30 orang daripada 514 orang. Jadi data ini memberi pertimbangan kepada saya untuk saya fokuskan kepada kumpulan mana supaya kehadiran nanti meningkat. Adakah saya nak fokus yang tegar ataupun yang cheat small, atau kedua-duanya sekali? Mari kita lihat apa yang akan kita laksanakan dalam itu nanti ya. Baik, sebelum tu kita analisis dulu kehadiran secara satu per satu mengikut tingkatan untuk kita dapat data kecil. Okey, tingkatan 1 umpamanya sampai ke tingkatan 2, sampai ke tingkatan 3 nanti untuk peringkat menengah rendah. Saya dapati untuk tingkatan 1 purata kehadiran tahunan 2018 ialah 90.35, manakala tingkatan 2 ialah 89.36 dan tingkatan 3 ialah 89.70. Bila pergi ke tingkatan 4 dia sudah meningkat, iaitu 91.70. Ini maksudnya apa? Maknanya peratus kehadiran di peringkat menengah rendah tingkatan 1 hingga 3 adalah lebih rendah berbanding dengan menengah atas. Jadi kalau saya nak intervensi, saya mesti fokus kepada tingkatan menengah rendah, iaitu tingkatan 1, 2 dan 3. Daripada tingkatan menengah rendah itu pula, peratus kehadiran kelas Ibn Rushd dan Ibn Sina di semua tingkatan memberikan impak yang besar kepada kehadiran sekolah.
Dalam tingkatan itu pula, tingkatan 1 Ibn Sina, tingkatan 1 Ibn Rushd, ataupun 2 Ibn Sina, 2 Ibn Rushd, ataupun 3 Ibn Sina, 3 Ibn Rushd yang memberi masalah kepada kehadiran di sekolah. 2 kelas ini saja. Daripada 4 kelas, saya kena fokuskan kepada 2 kelas ini saja. Kemudian dari segi trend masa, peratus kehadiran di penggal kedua lebih rendah berbanding dengan penggal pertama. Inilah saya sebut tadi sebagai data trend untuk kita baca, supaya kita buat intervensi yang betul nanti. Baiklah tuan-tuan sekalian, dan siapakah pelajar yang ponten tegar? Kita dapatkan datanya. Nama-nama pelajar sekalian, akan datanya sebagai TOB, dan kita akan tengok pada setiap bulan nanti. Pada tahun seterusnya, kita akan tengok ada berlaku perubahan ataupun tidak kepada pelajar yang tegar tadi. Masih lagi tak dibuang sekolah, tetapi dia dalam konteks tak hadir. Kita akan ambil tindakan sesuatu kepada dia supaya dia berubah untuk hadir ke sekolah nanti. Baik. Jadi daripada situ, daripada data tadi, saya boleh rumuskan, saya boleh lihat dapatannya ialah, pertama, kumpulan tidak hadir CISMO, sekejap ada, sekejap tak ada, seramai 30 orang memberikan impak yang besar kepada peratus kehadiran sekolah secara keseluruhannya. Ini fokus saya, ini fokus kita, iaitu kumpulan CISMO. Yang kedua, trend tidak hadir mengikut gender. Lelaki lebih ramai berbanding dengan perempuan. Tak hadir sekolah bagi pelajar lelaki adalah lebih ramai daripada pelajar perempuan. Daripada 30 orang tadi, hak lakinya ramai. So, saya boleh perincikan lagi, maknanya fokus kita pula kepada lelaki. Yang ketiga, ikut hari. Tidak hadir mengikut hari, kehadiran rendah pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Itu trend yang ketiga. Isnin mungkin kerana perhimpunan, Rabu kerana KOKO, Jumaat kerana program Bina Insan. Jadi 3 itu menyebabkan pelajar ini, menjadikan dia alasan mengapa dia tak hadir ke sekolah. Kemudian trend tidak hadir mengikut tingkatan. Tingkatan menengah rendah lebih rendah ketidakhadirannya berbanding dengan menengah atas. Dan ikut kelas pula, kelas Ibn Rushd dan Ibn Sina, bagi semua tingkatan lebih rendah kehadirannya berbanding dengan tingkatan-tingkatan yang lain. Jadi 5 kategori inilah yang akan kita fokuskan nanti untuk kita meningkatkan kehadiran di sekolah. Sebab itu kena analisis data itu betul-betul sebagai data terperinci. Barulah data itu boleh memberi makna kepada kita untuk kita buat perancangan strategi. Baik. Step yang kedua, daripada data kita buat RCA. Kita ambil 30 orang yang tak hadir tadi, kita buat questionnaire untuk dia. Mengapa dia tidak hadir ke sekolah? Ini sudah masuk data primer, dapatan daripada RCA. Saya sebutkan dulu sumbernya, kita panggil sebagai sumber primer. Okey. So, kita buatlah questionnaire untuk anak-anak ini. Ada 14 soalan semuanya. Dan yang paling besar sekali ialah, apakah faktor paling besar pelajar tak hadir sekolah? Lihatlah. Terkejut kita. Okey. Faktor yang paling besar yang tak hadir di sekolah mengikut pandangan sisi anak-anak murid kita ialah proses PDPC guru dalam kelas yang tidak menarik, membosankan, menyebabkan dia tidak hadir ke sekolah. Daripada 30 orang responden yang tak hadir semua tadi, kita edarkan questionnaire, edarkan soal sidik, dia jawab, kemudian kita analisiskan data, didapati 16 orang menjawab, kenapa saya tak hadir? Kerana proses PDPC guru yang tidak menarik. Jadi poin saya ialah mesti meningkatkan kualiti PDPC guru, mesti mewujudkan PDPC yang bersifat fun learning sebagai usaha untuk menarik murid ke sekolah. Inilah cara pengetua guru besar menganalisis data. Ingat, kita gunakan RCA, Root Cause Analysis.
Yang kedua, faktor yang kedua, mengapa tak hadir ke sekolah ialah beban kerja sekolah. Takut dimarahi guru ke sekolah kerana kerja sekolah tak siap. So, kerja sekolah pada mereka ialah satu beban. Akhirnya menghalang mereka untuk datang ke sekolah. Jadi, kita sebagai PGB kena fikir cara yang lain pula. Bagaimana untuk mengelakkan kerja sekolah itu sebagai satu beban kepada murid. Kerana murid kita hari ini, dia membina alasan itu sebagai punca dia tidak hadir ke sekolah. Jadi kita kena berfikir secara bijak. So, yang ketiga, barulah masalah kewangan. Yang keempat, barulah masalah keluarga. Jadi punca yang pertama, yang kedua itu kita fokus. Kenapa? Kerana itu dalam kawalan kita. Kita boleh kawal. Dia berlaku di sekolah, ia berlaku kerana guru, ia berlaku kerana beban kerja tadi. So kita atasi yang ini dulu supaya dia menjadi tarikan untuk anak-anak itu datang ke sekolah. Faktor ketiga, keempat itu di luar kawalan kita. Jangan kita jadikan yang di luar kawalan itu sebagai alasan. Okey, kita fokus kepada faktor dalam kawalan yang boleh kita bantu. Baiklah. So saya kembangkan kepada RCA tadi dalam bentuk Ishikawa Bond. Jadi saya fokus kepada sekolah dan guru. Faktor yang pertama, iaitu beban homework, sikap negatif guru terhadapnya, mungkin cara guru berbahasa, mungkin banyak letiran, gangguan rakan guru atau murid, gangguan rakan atau murid lain di sekolah. Proses PDPC guru tidak menarik, membosankan. Tidak ada aktiviti menarik selepas peperiksaan dijalankan. Ini menyebabkan punca-punca mengapa dia tidak hadir ke sekolah. Okey. Jadi inilah yang saya fokuskan dulu untuk kita atasinya. Baik. So, dari situ apa yang kita buat? Pertama, kita guna konsep homework bukan satu beban. Laraskan semula homework di sekolah. Lihat bahawa sekiranya berlaku longgokan homework, maka kita kena kurangkan jumlah supaya dia tak menjadi terbeban kepada murid, tak melonggok homework tadi. Sebaliknya, berilah secara berperingkat-peringkat, berikan secara ansur maju mengikut kebolehupayaan murid. Mengikut kebolehupayaan murid. Jadi setiap panitia saya laraskan ikut jadual untuk memberi homework kepada anak-anak muridnya. Jangan semua beri serentak dalam masa yang sama. Itulah yang dikatakan beban. Sejaya upaya homework tadi siapkan di sekolah. Tiada hukuman jika tak siap homework, kerana homework bukan kesalahan disiplin. Mengapa kita nak menghukum? Tak buat lain cerita, tapi kalau buat tak siap, jangan hukum, kerana itu bukan kesalahan disiplin. Yang kita hukum adalah kesalahan disiplin. Homework bukan kesalahan disiplin. Saya ulang balik, homework bukan kesalahan disiplin. So jangan hukum dia kerana homework. Bila kita hukum dia, dia akan lari, dia akan tak hadir ke sekolah. Ini langkah paling besar yang saya gunakan untuk mengatasi apa yang telah berlaku selama ini. Aktiviti homework bersifat pengukuhan atau pengayaan sahaja, bukan ulangan. Dia bersifat pengukuhan atau pengayaan sahaja. Jadi kena buang cara kaedah lama, gunakan prinsip baru, insya-Allah kita akan berjaya. Okey, itu intervensi dia. Beban kerja sekolah, sikap negatif guru, proses PDP tak menarik, aktiviti membosankan lepas PT3 dan sebagainya, itu semua kita kena ubah suai balik. Baik. Yang kedua, sikap negatif guru dan PDPC tak menarik. Nak buat macam mana? Kurangkan letiran, diharamkan cacian, makian, hinaan, kata-kata kesak dan sebagainya. Saya akui bukan semua guru, tetapi ada setengahnya yang mungkin biasa begitu. Maka yang itulah pengetua kena fokuskan, nasihati dia, bimbing dia supaya tak beletir, supaya tidak memaki, supaya tidak menghina dan sebagainya. Okey, sebaliknya kita jadikan sebagai magnet yang menarik murid tertarik dengan kita
untuk kita laksanakan PDC dengan berkesan. Terimalah kemenjadian murid itu sebagai rezeki. Muridku, rezekiku. Ini selalu saya sumbat kepada guru-guru saya ketika saya jadi pengetua dahulu. Terimalah murid itu walau macam mana sekalipun sebagai rezeki kita. Di situlah rezeki kita. Tidak ada guru kalau tidak ada murid. Tidak ada guru kalau tidak ada murid. Malah seorang murid boleh menentukan nasib dua orang guru. 1.7 orang guru itu lahir kerana ada seorang murid. Ini perkara-perkara penting yang perlu kita fokuskan, binakan untuk guru-guru kita. Kemudian wajib guru itu melaksanakan PAK 21, fun learning, budayakan fun learning sebagai tarikan untuk dia belajar dan tarikan untuk dia datang ke sekolah. Falsafah di sebalik fun learning ialah menarik kehadiran murid ke sekolah. Kalau dah rasa seronok belajar, pasti dia akan datang ke sekolah. Itu prinsip saya. Kalau murid rasa seronok belajar dalam kelas, pasti dia akan datang ke sekolah, walau apa cara sekalipun. Baiklah tuan-tuan sekalian, bagaimana dengan aktiviti selepas PT3 yang membosankan? Ini ketika PT3 dahulu ya. Bila habis PT3, ada masa 2-3 minggu lagi sebelum sekolah itu bercuti. Ketika itu ketidakhadiran ke sekolah adalah sangat tinggi. So aktivitinya membosankan. Kita ubah aktiviti menjadi aktiviti memperkayakan soft skill. Laksanakan aktiviti co-curriculum mengikut bakat dan potensi murid. Berdasarkan dapatan kajian selidik, aktiviti Carnival TS25 pada sesi 2018, aktiviti berdasarkan soft skill murid perlu laksanakan pada tahun 2019. Maknanya selepas PT3 kita laksanakan co-curriculum, bukan seperti co-curriculum yang biasa. Sebaliknya lebih kepada co-curriculum memperkayakan soft skill murid. Kita boleh buat pertandingan kugiran misalnya. Kita boleh buat pertandingan karaoke, kita boleh buat pertandingan DJ, kita boleh buat pertandingan bahasa dialek, kita boleh buat pertandingan memasak, macam-macam cara aktiviti yang menarik murid, yang akhirnya boleh memberi impak kepada kehadiran murid untuk datang ke sekolah. Inilah intervensi yang sesuai dengan yang berdasarkan RCA yang kita buat, berdasarkan data yang telah ditemui. So ada connection antara data, RCA dan intervensi. Barulah dia menjadi data yang bermakna kepada kita. Baik. Jadi intervensi tadi kita pecahkanlah kepada PDCA. Plan, do, check, action. P-nya apa? Contohnya kita berikan hadiah dan sijil bagi pemoten tegar yang berjaya menunjukkan sifat yang positif. Kalau dia kumpulan tegar tadi sampai 60 hari tak mari sekolah setahun, 70 hari, tapi masuk tahun hadapan dia sudah menunjukkan sikap yang positif. Ada setengahnya kehadiran yang sangat baik, sangat bagus, maka yang itu kita berikan hadiah sebagai motivasi kepada dia. Kemudian kalau yang degil juga lagi, kita laksanakan kerja amal. Kerja amal, cuci surau, kutip dan buang sampah bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan guru, baik pulih perabot, kifarah solat, qada solat dan sebagainya, supaya dia terbina keinsanan itu. Kemudian ubah suara aktiviti Carnival co-curriculum yang mengikut minat dan soft skill murid. Melaksanakan PAK 21 dan kita buat jadual dalam plan ini supaya dia berlaku sepanjang tahun. Bagi yang di luar kawalan pula, yang tak mampu, yang bukan dalam sekolah kita, kita laksanakan ziarah cakna, telefon penjaga. Akhir sekali, kalau dah tak ada pilihan lagi, dah buat macam-macam juga, terpaksalah kita buang sekolah mengikut SOP. Ada juga, tapi sangat sedikit, terlalu sedikit. Seboleh mungkin kita elakkan daripada buang sekolah, kerana kita percaya masa depan anak-anak murid kita ini berada di sekolah.
Baik. Lain daripada itu, do. Kita buat apa? Hadiah dan CJ diberi ketika perhimpunan, dikendalikan oleh unit kerja amal Rabu dan Jumaat untuk kerja amal, dikendalikan oleh unit koko ketika aktiviti kenaikan level, dan dilaksanakan oleh semua guru dalam PAK 21. Okey, bagi di luar sekolah kawalan kita, di luar kawalan kita, tindakan diambil oleh GPKM, guru kaunseling, guru kelas dan sebagainya. Ziarah cakna sekurang-kurangnya 3 kali atas seorang murid, supaya kita dapat betul-betul keputusan sama ada dia nak sekolah ataupun tidak. Okey. Baik, lepas tu kita cek setiap bulan, kita akan tengok trend kehadiran murid, adakah berubah, semakin baik dan sebagainya. Data kehadiran murid secara keseluruhan dianalisis dan dibentangkan dalam dialog prestasi. Kita buat dialog prestasi khas dengan guru-guru berkaitan dengan kehadiran ini, untuk pantau secara individu, pantau secara kumpulan, tingkatan dan sebagainya. Kemudian last kali action, berdasarkan dapatan dan cadangan dalam prestasi setiap 2 bulan, kita buat pula inisiatif yang baru, aktiviti yang baru supaya dia lebih menarik lagi. Begitulah caranya kita buat PDCA, Plan, Do, Check and Action, bagi setiap inisiatif, bagi setiap intervensi yang telah kita rancang berdasarkan kepada RCA dan juga berdasarkan kepada data yang telah kita temui. Jadi ini semua merupakan kaedah-kaedah untuk cara-cara kita atasi isu ketidakhadiran di sekolah. Akhirnya apakah impact, tuan-tuan ya? Tengok. Daripada setahun 2018 TOE-nya 89.98%. Alhamdulillah, dengan usaha tadi pada tahun 2019 kehadiran sekolah itu sudah meningkat kepada 93.17%. Walaupun masih belum mencapai KPI, tetapi dia sudah meningkat dengan begitu banyak, daripada 89 menjadi 93.17%. Ini satu kejayaan di peringkat sekolah, dan kejayaan ini perlu diraihkan. Walaupun kecil, small wing, tapi kita perlu raihkan supaya dia menjadi big jump. Ingat, small wing perlu diraih supaya dia menghasilkan big jump, kejayaan yang lebih besar di sekolah. Jadi cukup sekadar itu dahulu taklimat saya berkaitan dengan ini, dan saya harap tuan-tuan semua boleh faham. Kita start dengan data terperinci, analisiskannya, pergi kepada RCA, cari punca dalam RCA, pergi kepada intervensi, buatkan langkah melalui PDCA. InsyaAllah kita akan menjadi pengetua guru besar yang hebat di sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan juga like.